DNA yang paling tua sekali adalah di sini ya, di hujung tanduk Afrika dan juga di Saudi. Itu adalah DNA yang paling tua sekali. Kalau kita lihat hari ini kajian menunjukkan bangsa Melayu mempunyai DNA yang kedua tertua ya, berbanding dengan bangsa lain. Ini buku yang kami buat ya, selama 7 tahun kajian dan penyelidikan. Ya, kenapa kami makan masa lama adalah kerana amat sukar untuk membuat cross reference sama di antara semua kajian-kajian di seluruh dunia mengenai asal-usul bangsa dunia ya. Macam mana kita dapat tahu asal-usul bangsa sesuatu di dalam dunia ini adalah kerana banyak negara-negara di dunia yang mengatakan mereka lebih tamadun, mereka lebih awal dan mereka adalah daripada keturunan ini macam-macam apa orang kata andaian dibuat. Jadi Amerika telah membuat suatu konsortium dinamakan HUGO ya, Human Genome Organization, di mana mereka membuat kajian genom manusia supaya dapat mencari jawapan kepada bangsa-bangsa dunia dan antara lainnya itulah ya. Dan kajian ini memakan belanja sebanyak 3 bilion US dan dihadiri oleh beberapa universiti seluruh dunia. Saya rasa dalam 87 universiti kalau tak silap saya. Dan hasil kajian selepas 10 tahun ya, mereka dapati apa yang terjadi adalah semua bangsa ni berpunca dari satu punca sahaja ya. Maknanya apa yang ditulis dalam Al-Quran sinonim dengan apa yang ditemui oleh kajian sains ya. Antara sebab kami membuat kajian ini antara lain adalah kerana buku ya yang saya ada gambar di situ, dan buku dia ada di sini ya, Contesting Millennials oleh Universiti Singapura yang ditulis oleh Timothy P. Burnett. Dia mengatakan macam mana kajian pun kita buat ke atas Melayu ini, ia masih boleh disanggah. Maknanya mereka telah ada satu conclusion, tak hendak mengiktiraf bangsa Melayu ni ada ya. Jadi oleh kerana itu kami buat dia punya kajian itu komprehensif sampai tidak boleh disanggah. Jadi kajian ini adalah berdasarkan kajian sains berdasarkan DNA. Jadi kita bolehlah sifatkan ini sebagai kajian diiktiraf dunia ya. Kami bukukan kajian ini untuk melestari segala kajian yang dibuat supaya dapat dimanfaatkan oleh seluruh umat bangsa Melayu sehingga ke cucu cicit ya, dan juga bangsa-bangsa lain. Sebenarnya selepas genom manusia, selepas HUGO mendapat hasil daripada kajiannya, Amerika dan juga Britain ya, masa itu Tony Blair bersama Clinton ya, dia tidak patentkan apa yang telah dikaji. Dia biarkan semua universiti di seluruh dunia untuk membuat kajian urutan. Maknanya kajian itu berterusan ya. Jadi kajian urutan yang dibuat di Malaysia ini adalah daripada Universiti Sains Pulau Pinang dan juga UKM di Bangi, UiTM pun ada buat kajian urutan tentang asal-usul manusia, asal-usul bangsa Melayu ni ya. Jadi apa yang ditulis saya sudah sebut tadi, apa yang ditulis dalam Al-Quran sinonim dengan apa yang ditemui oleh sains ya. Di sini kita boleh lihat banyak ya orang Melayu di Malaysia especially mengatakan mereka ini bukan daripada sini, mereka daripada Sabah lah, daripada Sarawak lah, daripada Sumatera lah, macam-macam ya. Sebenarnya semua Melayu berasal usul daripada Semenanjung Tanah Melayu, lepas itu disperse ya, bertebar ke tempat-tempat kepulauan di Nusantara. Nanti saya sampai ke situ. Di sini adalah kalau kita lihat ya, saya tak tahu sampai ke tidak. DNA yang paling tua sekali adalah di sini ya, di Djibouti itu, di hujung tanduk Afrika dan juga di Saudi. Itu adalah DNA yang paling tua sekali. Dan kalau kita lihat hari ini kajian menunjukkan bangsa Melayu mempunyai DNA yang kedua tertua ya, berbanding dengan bangsa lain. Jadi kenapa India tidak tua dahulu daripada kita? Ada sebabnya, nanti saya tunjukkan kenapa India muda sikit daripada kita dan China juga jauh lebih muda daripada bangsa Melayu ya. Kalau kita di sini di benua Sunda, saya namakan benua ini benua Sunda sebabnya ia masih lagi satu benua zaman itu, di mana Semenanjung Tanah Melayu, Sumatera, Jawa, Borneo adalah satu benua tidak terpisah seperti hari ini yang kita panggil Asia Tenggara ya. Apa yang menjadikan Asia Tenggara sekarang ini adalah kerana ini negeri kita dulu sebenarnya ya, satu benua ya. Itu sebab evolusi dalam benua ini selama 35,000 tahun in situ maknanya tidak bergerak ya, tidak bergerak, menjadikan Melayu ini teras ya, teras. Dan kalau selama 35,000 tahun kita boleh imagine ya berapa lama evolusi ulangan antara kaum-kaum kat sini ya. Jadi kita boleh katakan Champa itu Melayu, Mon kat hujung Burma itu Melayu, Siam itu Melayu, sampailah ke bawah ni Jawa, Makassar dan Filipina DNA dia almost serupa. Macam orang Melayu di Kelantan dengan orang Jawa, dia punya DNA dia setindan maknanya sama ya. Jadi orang Jawa kata dia ni bukan Melayu, sebenarnya dia lagi Melayu ya. Jadi nanti saya sampai ke situ. Di sini apa yang telah saya sebut tadi, semua penghijrahan adalah daripada Timur Tengah.
Ini adalah moyang kita ya. Apa yang ditulis dalam Al-Quran sebenarnya semua manusia dibuatkan dengan tanah liat yang hitam. Hari ini apabila dikaji oleh sains memang benar ya. Baru lagi ya dalam masa 15 tahun ini sains mendapat rumusan ya. Apa yang ada di dalam daging, darah daging kita tu ada komponen yang menyerupai tanah liat yang menyerap air di dalam badan kita. Ya, sebabnya dalam Al-Quran ada kata manusia dijadikan dengan air ya, 80% air. Jadi macam mana badan kita nak memegang air itu sebanyak tu ya? 80% badan kita ni air. Jadi itulah dia yang apa ditulis dalam Al-Quran, apa yang diberitahu oleh Allah yang manusia dijadikan oleh tanah liat. Tapi sekarang ni baru sains mendapati tanah liat itu ada memain peranan di dalam badan kita ya. Komponen yang menyerupai tanah liat. Dan moyang kita inilah dia orang Afrika yang berwarna hitam ya. Dan apa yang menjadikan kita warna yang berbeza-beza adalah keadaan geografi di mana kita tinggal ya. Jadi warna kulit kita bertukar berkala di mana kita tinggal di tempat panas, di suhu yang lebih sejuk dan seterusnya ya. Dan kalau kita mempercayai anak cucu cicit kita melalui DNA almost 99% tepat ya. Sekarang ini melalui mtDNA ya yang kita panggil mitochondrial DNA di mana kita mengetahui kita punya moyang ya. Kita boleh mengetahui kita punya moyang agak tepat juga ya. Jadi hari ini kita boleh mengetahui siapa moyang kita, di mana asal usul kita ya. Dan apa yang ditulis dalam Al-Quran, kejadian Allah dalam berbentuk pasangan ya. Hari ini kajian sains juga menemui dalam badan kita pun berbentuk pasangan ya. Kalau kita lihat di sini yang kita panggil mitochondria DNA tadi, semua dalam berbentuk pasangan ya. Maknanya apa yang ditulis dalam Al-Quran, masa dulu orang tak tahu, hari ini baru tahu apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam surah Yasin ayat 36 yang Tuhan mengatakan kejadian semua berbentuk dalam pasangan. Dan juga apa yang kita tidak mengetahui. Apa yang kita tidak mengetahui hari ini baru kita tahu yang apa di dalam badan kita pun adalah dalam berbentuk pasangan ya. Yang kita namakan tadi mitochondria DNA ya. Ini adalah tebaran ya, tebaran bangsa-bangsa Melayu. Dulu kita ingat Melayu ni di sini ya di Semenanjung, tapi kita lihat hari ini melalui kajian sains ya dan DNA, Melayu berada di Madagaskar, di New Zealand. Orang asli ya, orang asli di New Zealand ni adalah orang Melayu. Di Hawaii ni orang asli dia orang Melayu. Tonga, Samoa ya, dekat sini ya, kepulauan Polinesia ni. Filipin, Borneo ni semua adalah termasuk Champa ya, dan selatan Burma adalah orang Melayu. Ya, selatan Burma itu kita panggil orang Mon ya. Orang Mon itu adalah orang Melayu. Jadi orang Melayu ni tersebar luas ya, dan berjumlah lebih kurang dalam 400 juta hari ini ya. Agak ramai ya orang Melayu. Jadi bila orang menuduh kita ni pendatang, kalau kita lihat daripada sini, walaupun kita pergi mana-mana di dalam ni, kita boleh katakan kita balik kampung saja, kita bukan pendatang ya. Balik kampung saja. Nama negeri kita pun Semenanjung Tanah Melayu ya. Jadi sah-sah ini Tanah Melayu. Jadi tak boleh dipertikaikan. Bila ditukar nama kepada Malaysia, Malay itu Melayu, Sia tu kepulauan. Jadi maknanya kepulauan Melayu. Itu pun tidak boleh disanggah lagi oleh bangsa apa pun yang tempatnya memang tempat kita, tanah ranah moyang kita ya. Apa yang terjadi ya sebelum kita punya benua tadi terpisah adalah letupan gunung berapi Toba yang 4,000 kali ganda besarnya dengan gunung berapi yang terbesar ni. Dan kalau kita lihat di sini ya, dia punya efek dia sampai ke India. Tadi kita sebut kenapa orang India muda sikit pada kita adalah efek daripada gunung Toba ya. Apabila gunung Toba meletup, dia punya asid, dia punya bahan-bahan nuklear dia bertabur sampai ke India ya, menjadikan bangsa di India terpupus dan repopulate balik oleh orang daripada Iran, Iraq dan daripada Burma. Jadi kita boleh lihat ya, sebelah atas ni orang dia berbangsa kulit putih sebabnya daripada Iran, Iraq. Yang di bawah ni berkulit gelap kerana daripada sini balik dan juga daripada efek daripada gunung berapi itu ya. Jadi daripada benua yang kita lihat hari ni dulu hari ni menjadi macam ni. Yang I reckon banjir besar yang terakhir adalah banjir Nabi Nuh yang menjadikan macam ni ya. Dan lepas tu ada lagi banjir-banjir dan tsunami kecil. Dan masih lagi kalau kita lihat hari ini di Selat Melaka tu dia punya kedalaman Selat Melaka dan juga Laut Jawa di sini adalah cetek ya. Lebih kurang baru 30 meter. Itu sebab semasa Asia jatuh hari tu di Pulau Jawa ni, di Laut Jawa ni, dalam masa 2 hari semua mayat dapat dia bawa ke atas because dia cetek. Kalau nak ikutkan hari ni oleh kerana banyak kali sangat gempa bumi dan juga tsunami, kita lihat sekarang ni Semenanjung Tanah Melayu dan Sumatera dah rapat kembali ya. Jadi hari ni kalau kapal nak lalu di Selat Melaka dia kena betul-betul ambil center supaya tidak terantuk dengan dasar laut. Ya. Jadi kita kalau nak ikutkan sekarang ini kita mungkin berbalik kepada zaman batu balik ya. Daripada kalau kita lihat pada kajian cuaca pun hari ini kita boleh lihat. Jadi berterusan daripada yang tadi tu, daripada efek tsunami semua tadi, orang Melayu, bukan orang Melayu ya, orang daripada sini menyebar ke tempat yang banyak tadi, yang Madagaskar and all those things ya. Dan orang di negeri China ni sebenarnya adalah daripada utara Champa dan daripada utara Filipina ribuan tahun dahulu. Bezanya antara bangsa Melayu dan bangsa Cina, dia punya perbandingan DNA dia, Melayu 63,000 tahun, Cina baru 45,000 tahun. Maknanya antara kita dan bangsa Cina 20,000 tahun berpisah ya. Maknanya mereka lebih muda dan kita adalah lebih tua daripada bangsa Cina. Itu menunjukkan kita
mendahului dalam ketamadunan di dalam apa jua pun ya. Nanti saya sebutkan lagi macam mana kita lebih awal dalam macam-macam ciptaan yang sebenarnya. Jadi ini adalah macam mana bangsa terbentuk. Dalam Quran disebut, kalau kita lihat surah Al-Baqarah ya, ayat 213, Allah menjadikan manusia itu satu bangsa ya. Jadi apa menjadikan kita terpisah-pisah adalah kerana daripada sejak zaman Nabi Adam pun dah ditunjukkan ya, apabila manusia telah ramai, banyak yang tidak dipersetujui ya, banyak perselisihan faham, terjadilah kabilah-kabilah dan juga perpecahan-perpecahan itu menjadikan bangsa-bangsa di seluruh dunia ini ya. Dan sesuatu bangsa itu terbentuk melalui evolusi berpuluh ribu tahun, dan bukannya dalam sekelip mata kita boleh mengatakan bangsa itu satu bangsa. Bangsa yang diiktiraf dunia dahulu adalah 5, sekarang ni 6 ya, dan Melayu menjadi bangsa yang kedua yang diiktiraf. Jadi kalau kita sebut bangsa Malaysia tu, saya rasa agak tidak tepat dan tidak wajar, because untuk menjadikan suatu bangsa tu, saya rasanya kita kena berdasarkan DNA ya. Ini adalah macam mana bangsa terbentuk daripada kita boleh katakan daripada semenanjung Djibouti tadi, dan juga Timur Tengah, Saudi Arabia sampai kemari. Ya, sampai ke Campar dulu, kita boleh lihat orang yang kat sini agak lebih tua, tapi tak jauh berbeza daripada yang di bawah ni. Yang yang ditentukan oleh sains pakar genetik. Bangsa yang mula-mula sampai kemari adalah bangsa yang ketinggiannya tak tinggi ya, rendah. Jadi orang yang pertama sekali sampai kemari adalah Semang dan Senoi. Semang dan Senoi adalah antara DNA yang tertua, yang kita panggil mtDNA yang tertua. Dan Semang dan Senoi ini dia berevolusi ya kat sini ya, pulang balik. Pada zaman itu rasanya hutan tidak berapa tebal ya. Dan kalau kita lihat, saya nak kedepankan sikit. Kalau kita lihat ya, Semang dan Senoi ni, dia berpecah kepada komposit aslian yang lain. Mahmeri, Lanoh, apa semua. Ini adalah muda sikit. Yang bawah ni adalah Iban, Dayak, Biduanda, semua dekat sini. Yang kat sini kita. Maknanya kita punya moyang yang terdekat kat situ adalah Jakun, kalau kita lihat ya. Jakun, Dayak semua tu. Di sekolah dulu kalau kita sebut awak Jakun, kita Jakun, sebenarnya kita hari ni semua Jakun ya. Jakun tu adalah moyang kita yang terdekat kat sini. Jadi sini kita, ini orang Arab dahulu ya, yang kita panggil orang Aryan ya. Orang Aryan yang datang bersemenda dengan bangsa Melayu ya. Ini saya letakkan dalam masa 6,000 tahun dahulu. Yang sini lah masa tu orang-orang Arab memanggil kita Bani Jawi ya. Apabila ada semendaan dengan orang Timur Tengah, kemudian dipanggil Bani Jawi kat sini. Saya garis kat sini sebagai daripada sini ke atas Melayu asli ataupun Melayu jati ataupun Melayu teras. Kita panggil sini. Ada juga orang bahasa buku yang dipanggil Melayu sungguh ya. Sungguh-sungguhnya memang Melayu. Melayu sungguh lah situ ya, kita sebut. Jadi yang kat bawah ni, yang masuk Melayu ataupun kacukkan Melayu adalah daripada Arab, Cina, India, Portugis dan sebagainya. Mereka adalah Melayu juga seadanya ya. Tinggal lagi dia punya mtDNA itu telah berlaku banyak kecairan. Jadi kalau sini, kalau kita sifatkan sebagai 63,000 tahun umur mtDNA, bila turun ke bawah ni makin berkurangan lah ya. Di sini kajian dibuat oleh Vincent Macaulay. Kalau kat sini ni Semang dan Senoi yang berwarna hitam ni menghasilkan berbagai bangsa ya di benua Sunda ni. Ini kajian dibuat Macaulay ni adalah tahun 2004 ya. Dan yang hijau ni, ini saya pinjam gambar ni ya daripada Hugo. Tapi saya minta jangan ambil gambar ni sebab ini adalah what do you call? Copyright ya. Yang hijau ni Melayu. Sebenarnya Melayu ni tidak bercampur dengan siapa-siapa pun. Aslinya asli betul ya. Yang lainnya ada minjam kita punya DNA sikit. Jadi janganlah sebut kita ni sebagai pendatang, sebab kita ni yang membenihkan bangsa-bangsa asing yang sebenarnya ya. Saya kena ke depan sikit sebab banyak saya punya apa ni. Ni penjelasan bangsa saya dah buat ya. Ni saya buat apa yang saya kaji di zoo negara ya. Kalau kita lihat ya, burung-burung tu semua warna putih. Tapi bila dia balik, lepas dia pergi cari makan, dia balik, dia tahu cari balik saudara mara dia. Daripada mana tahu? Daripada dia punya, you can see dia punya sayap. Yang ni color hitam, color kuning, bawah ni yang tengah ni kita silap color kelabu. Macam mana dia boleh cari balik saudara mara dia adalah daripada naluri dia. Sama juga macam manusia-manusia di dunia ini. Apa yang menjadikan suatu bangsa itu suatu bangsa adalah naluri dia sama. Walaupun macam kita ni banyak bergaduh, different party ya, different suku kaum lah. Tapi sebenarnya kalau ada berperang, kita akan bersatu. Itu maknanya naluri ya. Sama juga dengan burung. Bila dia bergaduh antara satu sama lain, dia jadi sepakat. Jadi saya tengok tu dia macam tu perangai dia masa saya kaji di zoo negara ya. Saya kedepankan sikit. Ini apabila dunia memanas ya. Dunia memanas, manusia bertebar. Jadi yang naik atas ni jadi bangsa Cina, naik atas ni lagi Mongolia. Yang kat bawah ni turun sampai ke bangsa Red Indian. Dan South America ni yang paling muda sekali. Kalau sini 63,000 tahun, ujung South America ni umur DNA mereka baru 10,000 tahun ya. Ataupun 8,000 tahun. Maknanya dia baru sahaja berpindah, migrate kemari. Baru. And ada orang sebut ya, ada pakar genetik sebut bangsa Red Indian kat sini ada 15% darah Melayu ya. Dia yang Melayu. Jadi kalau kita tengok lagi kat sini, macam mana banjir terjadi adalah, sebab ini adalah lilitan gunung berapi. Ini yang memecahkan benua-benua kepada kepulauan ya. Dan maka terjadilah perhijrahan manusia. Dan di benua Sunda ini juga disebut sebagai Atlantis dahulu ya. Jadi hari ini baru ditemui di utara Filipina dan selatan Jepun tu. Satu lagi
piramid yang lebih tua pada piramid di Mesir ya. Kalau kita tengok tangga dia pun tinggi, maknanya orang dulu probably lebih tinggi pada kita. Ya, tangga dia tu nak panjat susah ya. Dan piramid dia lebih besar daripada piramid di apa ni di Mesir ya. Dan kalau kita tengok tulisan dia ni, cuneiform ni, seakan-akan yang ditulis di Mesir, yang bahan-bahan lainnya, artifak lain yang dijumpai adalah keris dan dama ataupun pinggan mangkuk dia. Jadi kita lihat sini kawasan besar ya, dan ini adalah ukiran macam orang dan juga ada kubur-kubur di situ ya. Itu terletak betul-betul di dasar laut sebagai agaknya Tuhan nak tunjukkan kepada kita ada apa orang kata tamadun ya yang paling tua. Ini 10 tahun ya. 10,000 tahun umur dia. Yang di Mesir tu 5,000 tahun, ini 10,000 tahun. Ya, dan pakar-pakar kaji sains masih lagi mengkaji dia punya batu-bata sini, dan kajian itu belum lagi dipublish ya. Jadi gambar ni pun tidak boleh dikeluarkan sebab ia belum jurnal pun belum keluar lagi ya. Ini saya sebut tadi apa yang ditulis dalam Al-Quran dan hadis sinonim dengan apa yang ditemui oleh sains ya. Di sini saya ada tulis sikit gambar, lukis sikit gambar di mana kalau kita lihat ya, yang pergi berhijrah ke timur adalah daripada juraian Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim daripada keturunan Keturah. Kalau kita lihat kat sini, yang pergi berhijrah ke timur ya. Dalam buku saya saya tulis lebih detail lagi cerita dia. Dan di sini adalah Ur ni, adalah perkampungan Nabi Ibrahim. Kalau kita lihat ni gambar saya buat sendiri. Di Ur ni, lepas tu dia berhijrah pergi ke Palestin kat sini ya. Dan kita lihat daripada sinilah bersurainya bangsa-bangsa. Kalau kita lihat keturunan Nabi Ibrahim tu, ya, yang bukan keturunan, sorry ya, daripada Nabi Nuh, daripada Nabi Nuh, anak Nabi Nuh yang berkulit hitam pergi ke Afrika, ya, yang Yafith pergi ke Eropah, yang Sem ni yang banyak menjadi nabi dan rasul dan berpindah ke timur ya. Ada saya tulis dengan lebih detail di dalam buku saya. Ini apa yang kita lihat ya, kita ketahui banyak dalam buku-buku sejarah yang mengatakan bangsa Aryan berhijrah daripada Kemboja. Kemboja ni adalah satu provinsi di utara Iran ya. Iran-Iraq tu, sebelah utara tu. Bila mereka pindah ke Cambodia hari ini ya, dia bawa nama tu sekali Kemboja. Jadi Kemboja tu adalah nostalgia daripada Kemboja di Iran-Iraq. Jadi sinilah bermulanya orang-orang Aryan ataupun orang-orang Arab bersemenda dengan aslian Melayu di sini. Jadi kalau kita lihat bahasa-bahasa semasa itu jugalah bahasa-bahasa Aryan yang dinamakan hari ini sebagai bahasa Sanskrit. Ya, diserap ke dalam bahasa Melayu. Bahasa Sanskrit bukanlah bahasa India, banyak orang silap faham. Sebenarnya bahasa India menyerap bahasa Sanskrit Arab. Dia mencedok, meminjam. Ya. Oleh kerana India banyak menulis buku tentang Sanskrit, di sebelah sini, di sebelah Semenanjung Tanah Melayu, ingat Sanskrit itu kepunyaan India. Saya dah terangkan dalam buku saya, Sanskrit itu adalah bahasa Aryan, bahasa Timur Tengah, bahasa Fenisia semasa zaman dahulu ya. Jadi bahasa antara perkataan yang kita gunakan hari ini yang bahasa Aryan itu adalah mukadimah. Syurga, Perdana Menteri, Iman, banyak ya. Banyak, beratus. Yang diserapkan ke dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu pun tidak kurang banyaknya ya. Antaranya besi. Besi itu adalah bahasa antarabangsa sebenarnya. Itu bahasa Melayu tulen. Ya, besi, tembaga itu semua bahasa Melayu. Ibu, emak bahasa Melayu. Madu itu bahasa Melayu. Ya. Jadi, orang India pinjam pula kita punya, cedok masukkan pula ke bahasa dia. Ya. Bahasa India tak ada dalam bahasa Melayu ya. Bahasa Melayu banyak mengambil bahasa Arab, iaitu bahasa Aryan. Aryan itu adalah bahasa tua orang Arab. Yang kita sebut Sanskrit tadi ya. Jadi nanti saya sampai ke situ. Jadi maknanya kalau orang India yang bawa bahasa Sanskrit itu kemari, kita dah bercakap bahasa India dah hari ini. Ya, tapi oleh kerana yang bawa bahasa Sanskrit itu lebih dahulu daripada bangsa India, itu sebab kita berbahasa Sanskrit hari ini. Ya. Ini adalah tulisan Fenisia. Kalau kita lihat di sini ya. Umur tulisan ini 3,600 tahun. Dan ini adalah tulisan bahasa Melayu, tulisan rejang yang kita panggil. Mirip serupa. Maknanya dan maksudnya tulisan Melayu ini lebih tua daripada tulisan India. Tapi apa yang kita belajar di sekolah hari ini, kononnya India yang dahulu dalam semua. Tamadun lah, tulisan lah, dia punya, tapi tidak. Sebenarnya kita yang dulu. Tulisan kita dulu, tamadun kita dulu. Ya, itu pasal kita punya tulisan ni seakan dia. Kalau kita lihat tulisan India dan tulisan Cina, jauh berbeza daripada tulisan Arab ataupun tulisan Fenisia pada zaman itu. Dan kalau kita lihat di sini, bunyi bahasa Aryan tu ataupun bahasa Fenisia ni, dia alif beta. Kalau kita lihat rejang pun sama juga, bunyi dia alif beta juga. Ya, ada kesamaan. Di sini adalah bangsa-bangsa dunia yang diiktiraf dunia ya. Dahulunya kita belajar di sekolah ada 5 sahaja. Hari ini kita tahu Melayu yang nombor 2. Ya, oleh kerana DNA dia yang kedua tertua. Dulu bangsa Melayu diletakkan di bawah Mongolia. Tapi sebenarnya Mongolia adalah pecahan daripada kita. Jadi kita lah yang utama ya. Mongolia ni turun ke bawah. Ya, jadi di situ pun kita boleh takrifkan kita punya bangsa ni yang tertua dan bukanlah bangsa-bangsa pendatang ya. Kita ni bangsa asli dan bangsa yang bertamadun lebih awal daripada bangsa lain ya. Kalau kita tengok ya, kehebatan moyang Melayu. Nombor 1 di dalam alam maritim. Saya rasanya di sini saya yang pertama yang menjumpai satu ensiklopedia Cina ya. Di zaman Song ya. Dia mengatakan menempah kapal di benua Melayu 200 biji. Cina menempah kapal dengan orang Melayu 200 biji kapal besar-besar. Kapal besar-besar yang sepanjang antara 100 hingga 200 meter panjang dia. Yang boleh isi antara 700 hingga 1000 orang.
Ya, kita adalah yang pertama sekali meneroka laut, samudera yang besar-besar. Kita yang sampai dulu ke apa ni? Ke benua lain seperti Rom, Timur Tengah ya. Yang lain tu kalau kita lihat ya, ini ada kapal kita 8 kali lebih besar daripada kapal terbesar Portugis. Tinggal lagi kapal kita ini adalah kapal dagang. Kita buat kapal besar dulu adalah untuk berdagang. Melayu dahulu, moyang kita dahulu dia suka berdagang. Ya, dia merentas dunia benua untuk berdagang. Itu sebab kita lihat Melayu ni yang paling banyak sekali menyebar. Antara bangsa yang paling banyak sekali, bukan antara bangsa. Bangsa yang paling ramai sekali menyebar di seluruh dunia adalah bangsa Melayu. Tadi saya dah tunjukkan gambar pada awal tadi ya. Jadi kalau kita lihat sini banyak tulisan oleh sejarawan Portugis, oleh pirates yang mengatakan bila kapal kita berlabuh di Canton, China, kita diarahkan untuk berlabuh jauh sikit daripada pantai oleh kerana satu kapal kita boleh rosakkan 20 kapal Cina. Ombak daripada kapal kita itu besar sangat, boleh rosak kapal lain. Jadi itu kita sepatutnya hari ini orang Melayu yang tak mampu Melayu itu sepatutnya berbangga ya. Moyang kita adalah suatu moyang yang hebat ya, meneroka atau mencipta yang terunggul di dalam dunia. Ya, dalam alam maritim. Lepas tu kita boleh lihat lagi ya. Ini kapal yang kita panggil polis antarabangsa ya, yang menjaga Selat Melaka dan laut Jawa dan juga laut dulu kita panggil Laut Champa, hari ini ditukar kepada Laut Cina Selatan. Memang tak ada kewajaran kenapa ditukar kepada Laut Cina Selatan, sebabnya dahulu itu adalah tanah yang kita panggil pentas Sunda. Yang dia mengaku tanah dia hari ini adalah pentas Sunda, tanah Melayu. Ya, itu sebab kami pun akan buat satu seminar ya. Kita nak buang balik nama Laut Cina Selatan tu, ditukar balik kepada pentas Sunda ya. Sebabnya itu memang tanah kita sampai ke situ dulu ya. Kalau kita lihat tadi gambar saya dah tunjuk masa awal tadi, benua Sunda itu sampai melekat dengan Filipin. Dia punya besar tu. Jadi Laut Cina Selatan tu adalah diberi nama oleh penjajah Portugis masa itu, baru saja ditukar. Sebelum selepas Laut Champa tu ditukar oleh Perancis semasa dia menjajah Vietnam, ditukarnya nama laut ke Laut Cina Selatan. Sebenarnya dulu adalah pentas Sunda, lepas itu ditukar kepada Laut Champa. Saya masih ada di buku sejarah saya yang menulis di dalam peta tu, Laut Champa tu di situ tu ya. Tapi apabila China menceroboh Champa, ditukarnya Champa tu kepada nama Vietnam. Vietnam tu adalah bahasa Cina ya. Daripada Fujian ya. Dia berpindah ke situ dan menceroboh Champa daripada berjuta-juta manusia bangsa Melayu di situ, tinggallah sampai 45,000 semasa itu ya. Penindasan selama lebih 1,000 tahun ya, sehingga pupus ya, bangsa Melayu di Champa, dan ia merebak pula ke Kemboja. Kemboja masa itu kita panggil Kemboja, dan ke Siam ya. Orang Siam, Thai itu adalah daripada pegunungan Sungai Kuning, China. Dan dia baru saja datang ke negeri Siam Melayu. Melayu itu sebenarnya dulu namanya negeri Siam, Melayu Siam. Siam tu maknanya Siam tu yang berwarna gelap. Maknanya orang Melayu lah yang menduduki Siam hari itu sampai ke Chiang Mai ya. Masih lagi hari ini banyak orang Melayu di Chiang Mai. Jadi apabila orang Cina Thai daripada Sungai Kuning ya, dia turun ke bawah masuk ke negeri Siam. Dia buat perkampungan yang kecil-kecil, dipanggil Niang Chow. Lepas tu dia buat satu bandaraya yang dipanggil Sukhothai ya. Kalau siapa-siapa yang pernah dengar nama Sukhothai, dan daripada Sukhothai itulah dia menceroboh sampailah ke Kedah. Sampai ke Kedah ya. Di semasa peperangan Kedah, peperangan musuh bisik tahun 1823, pupus juga bangsa Melayu di situ ya. Dan Thai memerintah Kedah selama 80 tahun tidak ditulis di dalam buku sejarah kita. Memang tak ditulis dalam buku sejarah kita orang Thai ya, sebab dia ditulis di dalam buku Sherrod Osborne dan juga Turnbull. Dia mengatakan yang menjajah Kedah adalah orang yang berkulit yang berwarna kuning, bukannya orang Siam. Jadi nama yang ditulis dalam buku sejarah yang kita belajar di sekolah itu, dia kata Siam menjajah Kedah. Salah ya, Thai yang menjajah Kedah, orang Siam yang menolong Kedah. Orang Melayu Siam petani Nyala Satul tu, itu adalah orang Melayu Siam. Dia yang menolong Kedah. Orang Siam yang menolong Melaka untuk melawan Portugis, bukannya orang Thai. Orang Thai yang menceroboh Kedah dan Melaka masa itu ya. Gambar di apa ni adalah dermaga-dermaga bangsa Melayu ya, di Pegu, di Terengganu, di banyak tempat lagi ya. Ini satu lagi kehebatan orang Melayu. Di mana mereka adalah terunggul ya, melombong timah dan emas masa itu. Itu sebab bangsa asing berduyun-duyun datang berhijrah kemari ya. Kalau kita lihat di sini ya, dan banyak ditulis dalam buku-buku Eropah pun mengatakan kita yang mula-mula melombong timah, mula sekali kita lombong adalah emas ya. Besi kedua, timah ketiga. Dan orang-orang Timur Tengah ya, zaman Nabi-Nabi dia import emas, timah dan daripada negeri kita. Daripada semenanjung tanah Melayu, daripada Sumatera masa itu ya. Dan ini kalau kita lihat ya, kawasan emas di negeri kita dan masih lagi ada, dan ini adalah orang asli yang masa dulu yang mula-mula sekali melombong emas, pakaian mereka ya. Ini adalah map yang saya dapat, saya tak boleh tunjuk gambar tu sebenarnya, saya pinjam di mana letaknya emas ya di dalam Malaysia ini. Ini adalah lumbung emas aslian orang Melayu dahulu ya. Orang asli dia buat lumbung, dia tak rosakkan environment ya. Kalau kita lihat hari ini bangsa asing dah habis punah semua, bukit-bukit apa semua habis. Kalau orang Melayu buat tak,